Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih Cik kerana sudi datang ke sesi kaunseling saya petang ini. Jadi boleh Cik kenalkan diri? Okay, nama saya Nur Ismail binti Mhm. Asfullah. Hmm. Berumur 23 tahun. Berasal dari Penang. Mhm. Merupakan anak ketiga berlima adik-beradik. Sekarang tengah sambung degree. Sekarang ambil degree. Dah tahun 3 dah sekarang kat UC. Isma, boleh panggil Isma Boleh. Okey, Isma. So macam mana tadi perjalanan datang ke saya? Okay, berjalan tadi so far okey je. Sebab dari rumah Aha. lepas breakfast apa semua siap semua. Sebab datang pun dengan kawan-kawan. Kita orang saya drive datang sini. Okey je. So dari pagi datang sini. Betul. Dari pagi tadi sebenarnya tak berhenti sebenarnya. Tadi first hantar orang lain, lepas balik kejap, siap makan breakfast kejap, lepas tu keluar pula. Setelah memang tak berhenti lah. Macam tak duduk lama lah kat rumah tu. Jadi weekend ni semua busy ya. Agak busy. Tak, bukan lebih busy buat benda lain, busy keluar. Okey okey. So sebelum kita pergi lebih lanjut, sukalah saya perkenalkan diri saya, Muhammad Azwan. So saya kaunselor pelatih lah kita pada sesi kali ini. Isma pernah datang ke sesi kaunseling sebelum ni? Pernah join berapa 2 kali rasanya. Satu dengan ada akak final year. Tu first time memang first time lah. First dah UC, itulah first time sesi dengan dia, sesi individu. And then second pun pernah dengan akak, seorang ni akak master. So dah 2 kali lah datang sesi counselling. So far Isma dah ada pengalaman lah dalam sesi kaunseling kan. Okey okey. Alright. Jadi saya nak tekankan sikit lah sedikit tentang sesi kaunseling ni kan, di mana saya sebagai kaunselor, Isma sebagai klien. Jadi Isma bolehlah berkongsi segala isu yang ingin dikongsikan kepada saya. Dan Isma pun jangan risau sebab kita terikat dengan etika kerahsiaan, di mana isu yang akan diketengahkan ini adalah rahsia lah di antara kita, dan saya tidak akan memberitahu sesiapa. Akan tetapi sukalah saya ingatkan, sekiranya isu yang dikongsikan itu melibatkan ataupun akan mencederakan Cik Isma, jadi saya perlulah membawa isu ni kepada pihak yang berautoriti. Okey, setakat tu Cik Isma faham? Okey, faham. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Tak kot. Okey, lupa saya ingatkan, sesi kita akan berlangsung selama lebih kurang 30 hingga 45 minit, bergantung kepada isu yang Isma ingin ketengahkan lah. Jadi diingatkan juga sesi kita ini dirakam untuk tujuan pembelajaran. Okey. Setakat itu ada apa-apa yang ingin ditanya? Setakat saya faham. Alright. Okey. Jadi kalau begitu, Cik semua bolehlah kongsikan apa yang Cik semua ingin kongsikan ataupun lately kalau boleh saya kongsikan macam entahlah, saya lately ni macam bukan lately lah, saya rasa sebelum ni pun saya jenis yang sebenarnya saya seorang positif sebenarnya. Saya tak suka benda negatif, macam benda yang pressure. Tu benda negatif tau. Saya tak suka benda negatif tu. Saya dapat positifkan diri. Macam saya akan try counter lah. Counter back kan, bagi positif. Saya selalunya macam tu. Tapi entah, kadang-kadang dia jadi macam terlalu stress kot. Dia jadi macam saya jadi macam blank, macam kosong, macam sebab terlalu banyak kot. Macam banyak benda fikir kot. Jadi saya macam saya cuba untuk tak fikir. Bukan tak fikir, kalau nak tak fikir pun macam tak boleh juga benda ni penting kan. Tapi kadang-kadang tu saya rasa macam entah, jadi kosong, macam nak kata macam tak berpijak kat dunia nyata pun ada juga. Dia macam blank, kosong, melayang macam tu. Dan saya macam tak elok lah kan benda tu. Saya nak ubah jugalah benda tu sebenarnya. Isma cakap tadi Isma seorang yang positif, tapi dalam masa yang sama Isma rasa blank, rasa kosong. Isma tak tahu macam mana. So boleh saya tahu apa punca dia berlaku macam tu?
setakat ni lah. Sebab sekarang kan still belajar kan. Dah nak hujung-hujung, biasalah nak hujung-hujung sem ni dia macam macam banyak assignment, banyak benda nak kena buat kan dalam masa yang singkat kan. Padahal salah diri sendiri kan sebab lambat kan. Tapi dia terlalu macam, selalunya saya jenis yang suka merancang tau. Bukan merancang, dia macam aku kena settlekan benda ni pada hari ni. So sebelum ni berjalan je benda tu, tapi lately dia macam dia berjalan tapi dia macam motivation untuk buat tu kadang-kadang macam entah, sebab stres sangat kot. Kadang macam otak berfikir banyak sangat kot. Saya tak suka bila saya kena fikir banyak macam tu. Tapi saya cuba untuk fikir, tapi mana boleh kita tak fikir kan. Mesti kena fikir juga. Tapi entah, macam terlalu banyak. Dia macam satu-satu lah nak fikir pasal satu. Tapi dia macam semua sekali. Dan bila dia semua sekali, dia macam banyak sangat kat kepala otak ni. Dia jadi macam kosong. Jadi benda yang kita suka buat pun jadi macam dah tak ada feeling nak buat. Nak bersocialize pun dah malas nak. Selalunya kita kan ada orang happy kan, kita release tension yang keluar ke, bercerita dengan kawan. Tapi bila saya dalam keadaan macam tu, saya jadi macam tak nak bersocialize. Benda yang kita minat buat pun dah malas nak buat. So duduk je, duduk macam buat tengok phone macam benda, padahal banyak benda, tapi sebab nak kosongkan banyak benda tu, dia macam dia buat saya macam jadi tak budi seorang, senyap. Tak ada senyap sangat, tapi dia macam sibuk hal saya. Padahal benda tak boleh lah, kenalah kan socialize dengan orang apa semua. Tapi jadi macam tak socialize dengan orang, duduk senyap macam tu lah. Jadi boleh saya katakan Cik Isma rasa sedikit risau, berfikir banyak. Risau dia macam, yelah, dia jadi macam bila saya macam tu, jadi dia tak ada feeling tau. Padahal benda tu patut disisaukan. Saya risau bila saya tak ada feeling tu. So benda banyak kerja apa semua nak kena buat, tapi sebab terlalu banyak dia jadi kosong. Dia macam terlalu pressure, jadi kosong. Dia jadi kosong, saya jadi tak ada feeling. Jadi macam patutnya saya risau dengan benda tu, banyak benda nak kena buat. Tapi sebabkan terlalu stress, dia jadi hilang tau feeling tu. Tak ada mood. Ada je mood tu. Kadang-kadang orang lain marah-marah macam dah ni kan. Dia tak marah-marah pun, jadi kosong, tak ada benda. Macam tak ada feeling. Kadang-kadang kita, contohlah macam saya kan kena buat presentation ke kan, ataupun kena handle buat kelompok ke apa. Patutnya orang lain nervous tau. Orang lain nervous. Saya sebab terlalu banyak benda, saya rasa macam sampai benda tu patutnya saya nervous, saya tak rasa apa. So saya buat je lah. Saya jadi macam tak ada feeling. Macam lah. Jadi apa penyebab Isma rasa kosong dalam diri dia? Saya rasa macam, saya pun sebenarnya cuba tahu cari punca lah juga kan. Kenapa jadi macam tu kan. Tapi saya rasa macam entahlah nak cakap pun saya tak tahu nak cakap. Sebabnya dia macam crowded. Bila fikiran crowded, dia jadi macam terlalu crowded kot. Jadi dia macam blank. Saya tak tahu nak start mana tu, jadi blank terus. Saya rasa dia jadi blank, dia tak ada feeling lah. Dia jadi macam benda yang patut risau, tak risau. Macam dan benda tu sebenarnya menakutkan saya juga. Sebab saya patutnya ada feeling untuk rasa risau semua tu, tapi tak ada. Mungkin sebab saya terlalu pendam kot. Sebab saya jenis tak pandai luah dengan orang. So bila dia pendam, maybe dia dah bottle up kot. So dia jadi orang, mungkin dia macam pecah. Bila pecah tu dia jadi hilang. Masa feeling tu pun macam hilang. Jadi bebanan yang diterima bertalu-talu Cik Isma kan, menyebabkan lama kelamaan rasa tu kurang. Jadi tak ada feeling. Jadi macam sebab dah terlalu ni kot. So
sebab penat kot. Dia macam saya selalu cakap penat. Tapi tak tahu penat apa, bukan dia buat kerja pun, tapi saya penat. Bila saya fikir balik, maybe sebab tu emotion kot. Sebab terlalu fikir banyak. Lepas tu macam ada kawan-kawan tapi saya jadi malas nak socialize. Macam kadang-kadang kawan ajak je kan, borak ke chat ke apa kan. Tak ada. Tak rasa nak reply, tak rasa nak interact. Jadi macam kosong. Jadi tadi juga Isma ada menyebut mengenai kataan pendam. Pendam, saya semua kurang interact dengan kawan-kawan dan boleh saya tahu hubungan dengan kawan-kawan macam mana? Hubungan dengan kawan okey. Bagi saya okey lah kot. Bagi orang lain okey kot. Okey, masa saya okey. Jadi saya tak okey, hubungan apa tak okey lah dengan dia orang. Sebab saya suka pendam kan. Mungkin macam mana nak cakap, sebab saya macam dalam family pun saya anak ketiga. Lepas tu nak kata ada macam mana hubungan saya dengan adik-beradik tu okey. Dia macam saya anak yang tengah-tengah ni kan. Dia macam kena act strong tau. Sebab saya macam certain orang maybe dia rapat dengan kakak dia kena rapat dengan adik dia. Macam saya masuk semua. Saya jadi macam peacemaker tau dalam 5 orang adik-beradik kita orang tu. Jadi saya macam saya kena sentiasa kuat. Bukanlah kuat. Dia macam even kan kakak saya yang first pun ada apa-apa dia akan tanya saya, dia akan refer saya kan. Saya beri pendapat. Sebab dia macam pendiam sikit. So entahlah, saya rasa bila saya tak ada dengan diorang, saya rasa macam tak selamat. Sebab saya rasa macam dengan ada saya je dengan diorang akan selamat. Macam kakak saya pun dia pendiam. Jadi saya macam kadang-kadang ada orang jenis dia tu baik sangat. Dia baik sangat. Kadang-kadang orang pijak tahu kepala dia. Saya tak boleh. Saya jenis kasar juga sebenarnya. Jadi saya tak boleh tengok macam tu. Saya cakap, cakap lah kalau orang pinjam duit ke apa kan. Dia kadang-kadang tak bayar. Cakap lah, takkan nak diam. Macam saya jenis benda tak pas saya terusan. Macam tu lah. Saya dengan family saya sentiasa jadi macam adik-beradik semua. Saya macam jaga dulu. Kadang-kadang keluar, kakak saya macam pemalu sikit. So kalau nak pergi bayar ke apa ke, dia macam saya yang pergi. Saya yang berani. Dia cakap saya lagi berani. Macam saya dah paling berani dalam 5 orang tu. Masa saya macam sebab tu kot. Sebab dalam family saya sentiasa nampak kuat, strong. Jadi mungkin saya nak dengan kawan-kawan lah time orang nampak masa down saya tu. Tak ada juga. Tak ada, saya macam tak apalah dah sebab maybe saya terlalu penat sentiasa kuat dekat depan orang lain. Lepas tu saya at least saya nak lah juga ada certain time yang orang nampak saya tengah down. Tapi sebab maybe dah terbiasa kot, maybe sampai diorang pun saya tak nampak. Maybe diorang sentiasa nampak yang saya kuat je kot. Sampai kawan saya pun pernah cakap juga. Saya pernah je cakap kawan saya. Saya dia cakap macam ada satu hari tu saya update status lah. Cakap macam nangis kan dalam satu kan. Asyik kawan saya reply lah. Dia cakap macam wow, Isma nangis macam tak pernah tengok. Asyik dia macam dia kata sentiasa. Asyik saya cakap lah macam yelah siapa tak pernah down kan, mesti ada orang down. So dia cakap sepanjang kita orang kawan, dia tak pernah tengok Isma saya macam lemah lah, sentiasa nampak strong. So entah saya rasa salah saya ke sentiasa nampak strong sampai orang tak nampak masa down tu. Tapi bukan saya sorok sangat pun down saya, kadang-kadang nampak je jelas. Tapi orang tak acknowledge kot. Saya nampak kat sini Isma merupakan tempat rujukan buat family dan juga rakan-rakan. Rakan-rakan pun dah set mindset dia orang yang Isma ni seorang yang kuat. Akan tetapi Isma ni saya lihat perlu sokongan support system seseorang. Mungkin good. Sebab inilah macam bila kawan-kawan dia orang ada je masalah dia orang. Kadang-kadang ada je masalah dia orang refer. Dia orang akan refer saya.
Saya okey, saya suka. Macam bila jadi pernah kita rasa macam kita membantu. Macam dapat bantu. Tahu-tahu dengan kawan kita sendiri kan dapat bantu. Kita rasa macam best lah. Macam nice lah. Macam tu. Tapi itulah bila kita fikir mana boleh dalam dunia ni semua seorang-seorang. Itulah saya banyak kawan. Saya banyak kawan. Daripada sekolah menengah Form 1 sampai Form 5 dah ada berapa geng. Ada dalam geng tu dalam 10 juga. Ramai kawan. Asal masuk Form 6 pun ramai kawan. Sampai masuk je pun ramai kawan. Sebenarnya luaran je nampak saya ni. Mungkin sebab tu kot. Orang sentiasa nampak saya happy dengan kawan. Happy. Sampai diorang tak nampak kot kadang-kadang down saya tu. Entah salah kat mana pula tahu. Tapi betul lah. Kadang-kadang saya rasa memang saya perlukan support. Tapi bila dah lama-lama macam ni, kadang-kadang saya rasa macam tak perlulah kot. Sebab dah rasa macam diri sendiri boleh build diri sendiri. Kadang-kadang rasa kadang-kadang rasalah juga nak support system tu. Ada certain macam orang cakap apa macam tahu hati pun ada kan. Macam dah malas dah nak expect too much. Sebab expect too much nanti kita yang sakit kan. So kita tak payah expect lah, senang. Tapi walau sekuat Isma akan ada rasa mengharap support system tu. Mengharap orang ambil peduli tentang Isma, ambil tahu tentang perasaan Isma. Setiap orang cakap macam kita semua ni kan perlu juga attention tu sebenarnya. Perlukan support. Betul lah, betul. Tapi kadang-kadang saya rasa macam adalah juga kadang-kadang try to reach. But sometimes saya rasa macam too late lah. Dah okey sendiri dah. Dah lambat lah. But appreciate lah juga. At least orang nampak ibu lambat. Tapi it's okay lah. Patut rasa bersyukur lah juga sebab try to reach but too late. But it's okay. At least adalah juga support ibu pelambat. Tapi ada tak Isma cuba untuk meluahkan perasaan ataupun ketika Isma down daripada kawan-kawan, ataupun Isma hanya memilih untuk berdiamkan diri? Entahlah. Isma, saya macam kalau orang tak tanya buat apa kita nak cerita. Kalau orang tak tanya buat apa kita nak cerita. Tapi salah saya juga sebab entah, saya keep blaming diri sendiri lah. Semua benda saya buat saya nampak macam salah orang. Tapi lastly saya salahkan diri juga. Macam itulah, macam saya fikir maybe salah saya lah. Kenapa tak pergi cari orang dulu kan. Patutnya sebab sedangkan kawan-kawan saya pun boleh cari saya untuk meluah. Kenapa saya tak boleh pula nak cari orang kan. Kenapa saya kena tunggu orang untuk risk saya. Sedangkan dia orang pun cari saya. So saya kena nak cari orang sekarang. Tapi saya tak pandai lah. Itulah saya. Saya tak pandai untuk cari orang. Sebab saya fikir macam orang pun ada masalah. Kenapa saya menambah lagi macam cerita ke orang. Salah juga sebenarnya. Itulah. Sebab saya rasa macam maybe overthinking kot. Sebab saya rasa macam saya takut menyusahkan orang kalau saya pergi cari orang. Tapi saya nak orang reach saya. Tapi saya nak pergi meluahkan orang tu saya rasa macam macam menyusahkan orang. Tak naklah dia orang terbeban pula asal nak tengok salah orang pula kan. Tapi bila dia orang yang try to reach, saya rasa macam saya taklah rasa salah sangat sebab dia orang sebenarnya sedar. Dan saya tak perlu, macam saya tak menyusahkan dia orang. Macam saya bila saya cari orang untuk buat tu, saya akan menyusahkan orang tu. Kalau orang tu yang cari saya, tanya kan, try to reach dia, saya rasa macam maknanya dia sedar lah pasal kita tak menyusahkan dia lah. So dia ada free time untuk tanya. Macam tu lah. Sebab saya rasa salah tu lah. Sebab saya rasa macam tak pandai meluah dan tak pandai cari orang. Sebab saya rasa tu lah. Sebab saya rasa saya akan menyusahkan orang dengan saya cerita masalah. Yang saya lihat kat sini boleh saya katakan rasa bersalah, overthinking yang selalu bermain di minda. Itulah
menjadi penghalang untuk Isma meluahkan. Macam saya pun, saya rasa macam tu juga. Betul. Saya rasa macam fikiran-fikiran tu yang buatkan saya rasa susah nak meluahkan orang kot. Sebab tu antara lah satunya. Satu lagi sebab saya sentiasa kuat, sentiasa nampak kuat. So saya tak suka bila orang, sebab saya takut orang lain akan tak sangka kalau nampak down saya sebab sentiasa kuat kan. So macam tu lah, saya tak nak menyusahkan. Satu sebab overthinking tu. Saya tak overthink sebenarnya. Saya just fikir tak payahlah, nanti menyusahkan dia je. Rasa dia kena dengar pasal orang. So lepas tu saya akan pujuk diri sendiri lah. Buatlah benda yang saya suka. So okay boleh lah. Tadi Isma menyatakan Isma seorang yang kuat. Tapi kita manusia biasa kan, sekuat-kuat kita ada poin kelemahan kita. Boleh Isma kongsikan. Saya fikir itulah kot kelemahan saya yang yelah, in positive way saya kuat tu sebab family kan. Kita kan nak jaga family kan. Kita tak nak family risau kan. Kalau negatif tu, itulah sebab saya rasa sebab saya ni, kenapa nak kena tunggu orang try to reach me? Padahal boleh je pergi cari orang. Kenapa nak kena fikir? Kalau kawan mesti dia macam okey kan. Sedangkan dia boleh cari kita, kita tak fikir pun macam tu kan. So kenapa saya tak buat macam tu? Jadi saya rasa itulah antara kelemahan saya sebenarnya. Tak try. Lepas tu oversensitive. Dah tak try, lepas tu nak sensitive. Lepas tu menambahkan stres sendiri. So saya rasa tu kelemahan saya kot. Tak pandai sebab diri sendiri tak try cari orang untuk luar, sedangkan orang lain boleh dia cari kan. Dia tak fikir macam tu kan. Lepas tu saya nak kena tunggu orang try tulis. Saya rasa macam selfish juga. Saya rasa tu kelemahan dia. Jadi saya tengok kat sini, saya lihat Isma walaupun ada konflik tentang isu support system, ada konflik tentang memerlukan seseorang untuk diluahkan kan? Tapi saya lihat juga Isma ni sedar tentang kelemahan ataupun kesilapan Isma. Sebab setiap yang saya buat, saya rasa saya tak tahulah sebenarnya saya sedar. Tapi saya menyalahkan diri sendiri. Macam entah, masa PKP hari tu kan, tu memang fasa breakdown teruk kot. Breakdown teruk sebab bila semua orang stres benda yang sama, tapi penerimaan orang kan berbeza-beza kan. So saya rasa kat situ mengajar saya, bukan mengajar, dia buat saya jadi macam semua benda nak perfect. Semua benda nak perfect. Lepas tu bila ada benda tak kena sikit, tak okey sikit, orang submit lambat ke apa, saya jadi nak marah-marah. Saya nak perfect. Salah chat pun macam ada perkataan yang itu salah pun. Dah macam, faham dia ni lah betul-betul. Padahal benda kecil je pun. Macam dah jadi macam almost nak jadi macam nak semua benda perfect tau. Dia first marah. Dia macam jadi, faham ni, dia ni dah lah, chat pun salah ni. Salah sebenarnya. So dia tak boleh tahu benda ni. Sampai kecil-kecil benda pun jadi macam semua benda nak marah, nak perfect. Lastly saya akan reflect balik. Sebab saya tak suka bila dah saya dalam keadaan macam tu. Maksudnya saya dalam negatif. Saya tak boleh dalam terlalu banyak negatif. Bila negatif dia buat saya rasa macam, bukan nak cakap lah, memang kalau negatif dia buat saya rasa macam nak muntah sikit. Sebab saya tak boleh negatif. Terlalu banyak negatif buat saya macam tak boleh. Saya rasa sesak nak nafas. Sesak dengan negatif. Jadi saya akan fikir balik, salah aku juga. Kenapa sensitif sangat? Benda chill-chill je lah. Macam tak payahlah nak ambil serius sangat kan. Benda boleh chill je. Tak payahlah. Macam tu lah. Saya akan salahkan diri sendiri balik. Dia macam dalam masa saya jadi negatif, lepas tu saya akan bukan positif, saya akan reflect diri sendiri balik. Tapi cara saya reflect tu adalah macam bagi saya sedar, relax lah benda tu.
Boleh sikit je pun yang nak jadi perfect sangat. Bukannya kita ni selalu perfect sangat pun. Ada je kita kadang salah, tak payah rasa tu. Dia macam tu lah, macam marah diri sendiri balik macam tu. Dan nanti saya akan jadi okey baiklah. Tapi masa PKP tu buat saya jadi macam cepat annoyed je dengan orang. Tak ada sikit annoyed. Tapi saya tak pergilah meluahkan. Tapi saya just cakap lah macam tak ada mood lah nak layan orang macam sebab benda-benda sekecil benda pun saya dah macam macam hari tu pun saya paling tak suka orang buang masa tu. Nak chat ke nak tanya soalan kan, boleh je chat teruskan, habiskan kan, beritahu masalah apa. Kalau saya buka lambat pun, saya lepas saya buka saya boleh menjawab kan, jawab terus kan. Ni nak greeting dulu, hi lah apa kan. Lepas tu bila saya dah buka lambat saya reply, nanti orang tu pula tak reply lagi. So membuang masa saya tak sangat yang tu saya tak boleh ubah. Sebab saya rasa benda tu sangat membuang masa saya, tambah saat-saat study. Kalau free ke cuti ke okey lah juga. Ni itu membuang masa. Saya tak suka orang membuang masa saya macam tu. Jadi itulah masa PKP ni buat saya makin sebelum ni tak macam ni, jadi macam ni tau. Dia macam maybe stress sebab PKP di rumah lama sangat ke apa, tak tahulah. Tapi dia buat diri saya makin jadi macam ni. Tapi saya akan try balik lah positif kan. Tapi benda tu saya tak boleh ubah kot, sebab benda tu macam itulah, saya tak suka orang buang masa saya. Kalau orang buat tunggu-tunggu pun saya akan belah. Kalau kan ada kadang-kadang tunggu nak balik ke apa kan, buang masa tunggu-tunggu lagi padahal tak ada benda pun. Tak tahu nak buat apa dia orang. Saya akan belah dulu. Saya akan jalan terus dulu. Saya tak suka orang buang masa saya. Jadi saya dapat highlight kat sini waktu PKP bro, tekanan perasaan tu sedikit sebanyak bagi keburukan pada fizikal lah kan, sesak nafas dan sebagainya. Dan yang keduanya Isma memang tak suka orang buang masa Isma. Sebab saya jadi fikir macam masa ni semua orang kan ada masa dia. Jadi saya memang diajar untuk menghargai masa. Saya dulu pun saya konsep pun sebab ayah saya pun mengajar situ. Jadi kita orang pergi sekolah sekali kan. Ayah saya memang jenis tepat masa. Pukul 7 pun dah sampai sekolah. Benda 7.30 kot baru start orang ramai. Ayah saya pukul 7 tu dah sampai. Maknanya kita orang dalam 6.45 ataupun 6.30 tu dah gerak dah. At least 7 tu memang dah sampai dah. Memang dah duduk dalam kelas, memang dah ada dah. Saya dah diajar dia pancul tau. Lepas tu bila janji dengan orang pun contoh 2.30 ke apa, dia akan ada, maksudnya macam memang 2.30 tu memang akan ada lah saya kat situ. Sebab saya memang diajar. Saya rasa memang diajar untuk tepati masa. Jadi bila orang buang masa saya tak suka buat orang menunggu. Tapi saya pun tak suka orang, tapi saya pun tak suka saya menunggu. Jadi bila orang buang masa saya macam tak suka. Saya tak suka orang buang masa saya. Tapi itulah saya fikir balik macam maybe kadang-kadang husnuzon lah juga. Kadang-kadang macam maybe dia ada masalah ke apa ke kan. But bagi tahu dulu kot kalau ada apa-apa macam tu. Sebab saya faham kadang-kadang kita ada benda tak dapat dielakkan. Saya faham je benda tu, tapi at least bagi tahu. Jangan buat kita tunggu-tunggu. Saya tak suka buat tunggu-tunggu. Saya tak suka buang masa. Sebab saya rasa macam banyak lagi benda kita boleh buat pada tu. Banyak lagi. So jangan buang masa. Jadi kita sentuh mengenai sedikit tentang masa kan. So Isma seorang yang tidak suka membuang masa. Jadi benda ni juga relate dengan isu Isma. Relate saya rasa. Sebabnya macam saya rasa macam bila kan saya ni tak pandai meluah. Sebab saya fikir macam saya akan menyusahkan orang. Dalam masa menyusahkan orang tu saya rasa saya akan membuang masa orang. Dan saya pun akan membuang masa saya dengan cerita kat orang tu kalau orang tak faham saya pun. Saya ada satu mindset yang mana selfish jugalah. Banyak negatif lah. Saya fikir macam kenapa saya nak kena faham orang lain kalau orang lain tak faham saya.
Saya ada mindset macam tu. Bila ada mindset macam tu lah buat saya rasa lagi sekat untuk saya nak meluah pada orang. Sebab saya fikir orang tak faham saya pun, kenapa saya nak kena cerita bagi dia faham. Jadi saya akan buat tak tahulah. Selalu saya ambil pendekatan dengan buat tak tahu. Saya stres lah juga. Memang benda stres, tapi saya fikir, banyak betul fikir. Saya fikir macam orang lain pun ada masalah yang sama juga. Jadi kenapa saya nak buang masa orang dengan pergi meluah dekat dia. Try lah cari, buatlah diri sendiri okey balik. Itulah. Sebab saya tak suka, saya tahu lah, saya memang tak suka lah menyusahkan orang. Saya takut menyusahkan orang. Tapi bila orang datang cari saya tak rasa menyusahkan pun benda tu. Tapi saya tak boleh. Saya rasa macam saya akan menyusahkan orang. Itulah. Sebab dah selalu, sebab maybe sebab saya sentiasa act strong kot. Jadi bila dah ada mindset yang act strong tu, jadi tak sukalah menyusahkan orang. Bila nak meluah pun saya rasa menyusahkan orang, saya rasa nanti mengganggu dia. Lagipun satu lagi, macam kalau kita meluah pun cari orang kan, kadang kita lambat. Buang masa, relate kan. Buang masa lama-lama daripada kita dah down, boleh okey balik. Sepanjang nak tunggu reply tu. So baik, tak payahlah buang masa. So benda tu buat fikir-fikir, relate je benda semua. Boleh saya katakan semua yang Isma ceritakan tadi hanyalah suara hati Isma saja. Suara hati dan juga pemikiran kot. Kot cara saya berfikir tu. Jadi saya kena counter back sebenarnya fikiran saya ni. Tapi itulah, saya tak tahu nak buat macam mana. So, saya nampak kat sini Isma dah sedar. Semua ni adalah mainan perasaan, mainan pemikiran Isma saja. Dan sebenarnya Isma sangat-sangat memerlukan support system, sangat-sangat memerlukan orang untuk meluah isi hati Isma. Ya tu, sebab yelah saya fikir, mana ada orang boleh hidup seorang-seorang kan. Kita boleh independen, tapi independen ada banyak benda. Tapi untuk hidup seorang-seorang tu takkan ada. Sebab benda kita semua kena ada orang juga support system. Tapi saya tak tahulah macam mana nak cari support system. Mungkin saya akan cubalah kot. Saya akan cuba cari kawan-kawan untuk meluah. Atau saya counselling lah kot. Itulah kot. Saya cuba. Ataupun macam saya, sebelum ni saya typing tau. Saya tulis nota. Bukan saya tulis, saya typing nota. Malas nak tulis. Sebelum ni bila saya bila fikiran serabut ke ada masalah, memang sebabkan saya tak pandai meluah, saya akan tulis lah. Tapi masa saya cakap lah, saya tak suka coping tu sebab nampak lelong sangat. Tapi bagus lah, orang cakap benda tu memang bagus kan. So kita dah dapat meluah. Memang benda tu akan buat kita rasa lega. Memang saya akan rasa lega, tapi dalam masa sama dia akan justify yang saya ni alone. Tapi saya cuba untuk tak menulis benda tu. Dan alhamdulillah lah, sekarang last saya tulis benda tu, maksudnya macam saya akan bercoping menulis tu bila dah terlalu too much. Tapi last saya tulis tu bulan 10 last year. So dah dalam 3 bulan kot dah tak tulis. Maknanya saya macam dah okey sikit lah. Sebab saya dah tak boleh. Sebab saya define kesihatan saya tu, emosi saya tu dengan cara saya, kalau saya tak tulis maknanya saya okey. Kalau saya terpaksa tulis tu maknanya tu too much lah tu. Sebab saya akan tulis tarikh tahu kat mana saya akan tengok. Bila saya tak tulis tu maknanya mindset, pemikiran, emosi saya okey lah kot. Dia macam boleh dikawal. Kalau saya tak boleh dikawal sangat, saya akan tulis. Tapi dah 3 bulan free maknanya okey lah lagi kan. Ya, saya lihat kat sini Isma ada coping strategi sendiri. Tahniah lah saya ucapkan. Cuma mungkin selepas ini Isma boleh cari seseorang yang Isma percaya untuk diceritakan, ibu ayah, adik-beradik ataupun kawan-kawan rapat
ataupun saya lihat menulis diary ataupun texting tadi itu satu kaedah yang baik sebenarnya. Dan bagi saya ia taklah nampak kita alone, dan at least kita cuba meluahkan isi hati kita yang berat ini kan. Betul juga. Mungkin entah, sebab saya dah try coping dengan menulis tu. Ya, bagus sebenarnya benda tu. Dia buat kita, lepas saya tulis dia akan jadi macam kosong tau. Daripada penuh sesak dia akan jadi kosong. So dia akan okey balik. Tapi mungkin saya boleh cuba kot untuk cari siapa-siapa yang sanggup dengar. Saya dengar. Mungkin pasti saya akan cuba. Jadi semua pun dah nampak sedikit sebanyak daripada isu yang tadi. So saya ucapkan syabas juga, Isma dah sedar tentang apa yang perlu dilakukan, dan masalah ini bukannya isu yang kita boleh biarkan terlalu panjang, tapi kita kena ada satu solusi untuk kita settle downkan benda ni. Betul. Jadi sekarang pun saya macam dah nampak macam dia buat saya sini buat saya sedar macam kadang-kadang maybe pemikiran kita je. Tapi sebenarnya saya dah ada something solusi. Mungkin sebab saya tak sedar kot, bila saya dah cerita dia buat saya macam sedar kat mana salah dia sebenarnya. So saya macam senang cakap don't think too much kot. So membantulah juga sebab saya dah macam sedar kat mana kurang dia. Kadang-kadang dia reflect sebenarnya diri saya. Ada yang saya tak buat something yang macam itulah, dia buat saya sedar. Bila saya dah sedar tu dia macam saya akan okey balik sebab dia sedar kan, dia macam sebab dia asyik fikir negatif. Lepas tu bila saya dah sedar dia jadi macam aku tahu je nak counter benda ni. Cuma kadang-kadang tak try, just layankan je perasaan tu. Sekarang dah macam sedar macam dan sekarang pun saya dah macam meluahkan dan so macam okey lah, dah okey. Macam dah nampak lah apa patut saya buat. So Isma dah nampak yang Isma patut buat. Saya harapkan Isma teruskan solusi-solusi yang Isma dah nampak tu. Jadi sesi kita pun saya rasa dah hampir ke penghujung. Sukarlah saya rumuskan tentang isu yang dibawa ini. Yang pertamanya Isma, saya lihat Isma perlukan sangat support system. Saya perlukan sangat tempat orang untuk mengadu. Dan walaupun Isma seorang yang act strong, seorang yang nampak kuat, tapi sebenarnya deep inside Isma sangat memerlukan support system. Yang keduanya, Isma ada menyentuh tentang isu masa yang tu sangat-sangat Isma tak suka, di mana dia relate juga dengan isu yang pertama tadi kan. Dan yang ketiga, saya lihatlah Isma dah ada nampak solusinya kan. Bila Isma buat satu perkara ni apa kesannya, dan bila Isma tertukar tadi, yang dia memberi kesan yang baik untuk semua. Sekiranya Isma melakukan solusi itu. Jadi apa-apa penambahan daripada semua? Saya rasa setakat ni tak ada kot. Sebab saya rasa dah semua benda macam dah cerita, dah semua benda macam dah nampak. Saya tu cerita. Okay, kalau macam tu tangguhkan dulu sesi kita pada kali ni. Mungkin nanti kita akan sambung semula pada hari yang akan datang. Jadi sukarlah saya ingatkan lagi sekali, segala isu yang diceritakan ini adalah tertakluk di bawah etika kerahsiaan, dan kita tidak akan mengucapkan ke mana-mana pihak. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Isma kerana sudi datang ke sesi kaunseling ini dan berkongsi isu Cik Isma. Terima kasih. Terima kasih juga sebab sanggup mendengar. Terima kasih. Okay.